Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, yang paling baik pada keadaanmu yang masih lemah, hendaklah engkau tidak meminta sesuatu dari sesiapa pun, supaya engkau tiada punyai apa-apa pun pada orang. Engkau tidak kenal orang dan tiada terkenal pada orang, tiada memandang dan tiada terpandang. Jika boleh engkau tiada menerima bila ada orang yang memberi sesuatu, maka lakukanlah seperti itu. Atau engkau berkhidmat kepada manusia tanpa meminta upah atau balasan, maka lakukan juga. Orang-orang sufi semua kerjanya kerana Allah dan dengan Allah. Maka kerana itu Allah menunjukkan kepada mereka pelbagai keajaiban dunia dan akhirat. Diturunkan kelembutannya ke atas mereka dan diutamakannya mereka di mata masyarakat. Wahai gulam, jika engkau tidak punya Islam, bagaimana boleh engkau punya iman? Dan jika engkau tidak punya iman, maka sama sekali engkau tidak akan punya yakin. Kemudian, jika engkau tidak punya yakin, tentulah engkau tidak punya makrifat dan pengenalan terhadap Allah. Semua ini ada darjat dan tingkatnya. Tegasnya, bila Islammu betul, maka penyerahan dirimu kepada Allah pun akan menjadi betul. Serahkan semua urusanmu kepada Allah Azza wa Jalla, sambil menjaga batasan-batasan syarak, serta lazimkan dirimu patuh kepada syarak. Serahkan segala yang berkaitan dengan dirimu dan diri selainmu kepada Allah. Jagalah kesopananmu dengan dia dan dengan makhluknya. Jangan menganiaya diri sendiri dan diri orang lain, kerana kezaliman itu adalah gelap gelita di dunia dan di akhirat. Kezaliman itu menggelapkan hati serta menghitamkan wajah dan buku catatanmu. Jangan menganiaya orang dan jangan bantu orang yang zalim. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, nanti akan diseru penyeru di hari kiamat. Di manakah orang-orang yang zalim itu? Di manakah pembantu orang-orang yang zalim? Di mana orang yang merautkan, yakni menajamkan pena buat mereka? Di mana orang yang menuangkan dakwat untuk mereka? Kumpulkan mereka sekalian dan letakkan mereka di dalam sebuah peti dari api neraka. Jauhkan dirimu dari orang ramai dan jaga dirimu jangan sampai menjadi orang yang terzalim atau orang yang menzalimi. Dan jika tidak boleh, biarkan engkau menjadi orang yang terzalim, bukan orang yang menzalim. Orang yang tertindas, bukan orang yang menindas. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala sentiasa berpihak kepada orang yang terzalim, yakni teraniaya. Terutama sekali bila dia tiada mempunyai orang yang menolongnya. Nabi SAW pernah berkata, jika orang yang teraniaya itu tiada punya siapa yang membantunya selain Allah Azza wa Jalla,
Maka Allah Ta'ala akan berkata, aku pasti akan membantumu meskipun sesudah berlalu zaman yang panjang. Ya, sabar itulah yang akan menyebabkan datangnya perbantuan dan kemuliaan. Ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon kesabaran denganmu. Kami memohon takwa dan kecukupan denganmu, sehingga tidak perlu kepada yang lain daripadamu. Jadikan kami sentiasa sibuk dengan urusanmu, serta angkatlah hijab atau dinding di antara kami dengan engkau. Tinggalkan orang tengah yang ada di antara kamu dengan dia. Kerana bergantung dengan orang tengah, semuanya itu adalah suatu kehancuran. Tiada kerajaan, tiada kekuasaan, tiada kekayaan dan tiada kemuliaan, melainkan semua itu bagi Allah Ta'ala semata. Dalam nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menerangkan antara perkara-perkara yang perlu kita jaga dan antara perkara-perkara yang kita perlu iltizam supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, untuk tidak meminta sesuatu dengan manusia. Yang keduanya, untuk tidak mengambil upah daripada manusia kerana mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, mengukuhkan setiap tangga-tangga untuk menuju Allah. Bermula daripada Islam, iman, yakin, sehinggalah kemuncaknya yang bernama makrifat. Dan yang keempat, menyerahkan seluruh urusan hidup kita dan orang-orang yang bersama dengan kita, isteri, anak-anak, orang-orang yang kita sayangi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan kepada Allah. Dan yang kelima, beradab senantiasa dengan Allah. Demikian beradab dengan makhluk Allah. Beradab dengan Allah dan jaga adab-adab kita dengan makhluk-makhluk Allah, walaupun makhluk itu bernama binatang. Dan yang keenam, jangan kita menzalimi manusia, menganiaya manusia. Dan yang ketujuh, jangan biarkan diri kita juga dizalimi. Menjauhkan diri kita daripada dizalimi oleh mana-mana penzalim. Dan yang ke-8 ialah bersabar dengan setiap perkara yang kita lalui dalam hidup. Kerana sabar itu akan membuka pintu pertolongan Allah dan keajaibannya, kelembutannya dan kasih sayangnya. Dan yang seterusnya ialah yang terakhir, jangan menggunakan orang tengah dalam mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita langsung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara intipati apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi dalam kuliah beliau, dalam tazkirah dan peringatan beliau. Baik, perkara pertama, kita semua ni lemah. Apa maksud lemah? Akidah kita. Kita bercakap pada orang yang lemah akidah. Ya, kita lemah akidah. Masih lemah keimanan kita. Masih memandang dunia, mengatasi segala-galanya. Melihat akhirat dengan pandangan yang jauh, seperti tidak kelihatan. Maka inilah dia lemahnya kita. Maka oleh kerana Syekh Abdul Qadir, bila dia mendidik dan membangunkan jiwa yang lemah ini, maka beliau ingatkan kita ni orang lemah. Awak semua orang yang lemah. Baik, bila orang lemah, bagaimana cara nak jaga? Umpama suatu benda yang cepat pecah, penjagaannya lebih rapi. Satu benda yang mungkin cepat rosak. Satu benda yang kalau bahasa Melayu kita sebut manja. Ni benda manja ni. Manja maknanya kita tak boleh nak keras. Baik, dalam menjalani perjalanan ketuhanan, kita nak dekat dengan Allah. Sebab kita tahu kerugian paling besar bila seorang tidak berjalan menuju Allah dan tidak sampai kepadanya. Untuk kita sentiasa berada fi sabilillah, pada jalan Allah dalam kehidupan kita, sama ada secara individunya, secara keluarganya, secara masyarakatnya, sehingga secara negaranya. Mesti hidup kita kerana Allah, di jalan Allah, dengan perintah Allah dan suruhannya. Baik, bagi kita menguatkan akidah,
keyakinan kita pada Allah, perkara pertama yang kita kena belajar, jangan minta dengan orang. Bahkan kita ajar anak-anak kita yang kecil ni, jangan minta dengan orang. Jangan belajar minta. Atau walaupun dalam budaya kita didik anak-anak kita minta dengan orang. Datang hari raya, jalan rumah orang minta duit. Maka kita telah mendidik anak-anak kita cara begitu. Ya, tak salah kalau kita buat anak-anak kita pergi rumah orang dan orang bagi duit. Itu lain. Orang bagi duit dengan kita ajar anak kita minta duit, ini satu benda yang berbeza. Pertama, kita didik. Sebagaimana kita melihat anak kita juga melihat diri kita. Belajar untuk tidak meminta dengan manusia. Kerana setiap kali kita meminta dengan manusia, maka maruah kita makin jatuh dan agama kita makin rendah. Kerana itu kata Nabi SAW, Al-masailu kuduhun yaqdahu biha ar-rajul wajhahu. Faman sya'a kadaha wajhahu wa man sya'a taraka. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud kata Nabi SAW, meminta-minta itu bagaikan mencederakan diri sendiri. Maka sesiapa yang meminta, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta itu ialah bagaikan kecederaan yang dicederakan oleh seseorang pada wajahnya. Maka barang siapa yang ingin mencederakan wajahnya, silalah meminta. Tapi siapa yang tidak mau mencederakan wajahnya, maka hendaklah dia meninggalkan permintaan. Maksudnya tuan-tuan, kita kalau suka minta-minta ini dipanggil sebagai kuduhun. Kuduh iaitu kita mencederakan diri kita, merosakkan. Umpama tangan kita ni ada kuku yang tajam, lalu kita garu wajah kita. Tentang antara tempat yang kita tidak mahu nampak cala ialah wajah. Sebab itu kosmetik bermula pada wajah. Orang tak buat kosmetik untuk lutut. Ini kosmetik ni untuk memutihkan lutut, tak ada orang beli. Ini kosmetik untuk memutihkan perut, orang tak ada orang nak beli. Orang akan beli kosmetik yang mencantikkan wajah. Biar wajah kita, tuan-tuan sekalian, jangan ada jerawat, jangan ada ketuat. Jangan ada lubang, jangan ada cala. Jangan ada benda bintik-bintik, jeragak, jangan ada. Sebab tu kosmetik wajah paling mahal. Itu orang cari. Tentang kosmetik yang sebenar pada wajah kita bila kita tidak meminta-minta dengan orang. Orang tak nampak muka kita, muka minta. Nampak muka minta ni, datang nak minta. Dari jauh lagi orang nampak. Maka jangan jadi seperti itu. Atau dalam kehidupan personal kita, kita tidak belajar meminta-minta, walaupun perkara-perkara yang kecil. Kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma fis su'al, ma masya ahadun ila ahadin yas'alu syai'a." Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, kalau kamu tahu buruknya meminta, tak ada seorang yang akan berjalan untuk bertemu seseorang untuk meminta. Tak nak. Buruk. Sebab meminta ni meninggalkan kesan sampailah kita mati. Orang bercakap, orang akan cerita, orang akan menyebut-nyebut dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW pernah berbai'ah dengan para sahabat. Kata Rasul, bai'ah denganku. Ya Rasul, kami kan ada bai'ah. Bai'ah lagi. Bentangkan tanganmu. Ya Rasul, bai'ah apa ni? Nabi kata, bai'ah, letak tangan. Maka Rasulullah SAW pun menyebut bai'ah. Kemudian wa asara kalimatan, Nabi bisikkan pada kami satu perkataan yang lain daripada isi kandungan bai'ah sebelum ini. Kandungan bai'ah sebelum ini menyembah Allah, jangan menyekutukannya, mentaati Nabi SAW. Itu basic bai'ah. Lalu Rasul menambah satu dengan berkata, la tas'aluna an-nasa syai'an, jangan minta dengan orang. Maka para sahabat mula berpegang dengan hadis Rasulullah. Mereka tak minta dengan orang. Sekalipun mereka miskin, mereka tak minta. Macam saya kata, tuan-tuan kena bezakan minta dengan orang bagi. Orang bagi itu hal lain. Ni mereka tidak meminta. Bukan sampai peringkat kalau orang bagi pun mereka menolak. Baik, beri orang menolak. Sebab yang kata Syekh Abdul Qadir di sini, jangan minta. Kemudian kalau orang bagi pun, kalau boleh tolak, tolak. Macam mana tolak? Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kita kalau tolak sesuatu,
demi menjaga maruah kita, maka hukumnya adalah disunatkan. Menjaga maruah kita. Tapi kalau kita menolak sesuatu yang dia tak ada kaitan maruah, tapi ini pemberian orang pada kita, maka dimakruhkan. Dia orang baik, dia orang soleh, dia beri pada kita sesuatu. Beri makanan. Ataupun ada orang yang memang dia suka beri pada orang dan dia beri benda-benda yang biasa. Maka kalau kita tolak, hukumnya makruh. Sebagaimana hadis Umar Al-Khattab. Waktu Nabi SAW bagi pada Umar Al-Khattab, Umar kata, berikan kepada orang yang lebih memerlukan. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalau datang kepada kamu satu pemberian, janganlah kamu menolak. Itu rezeki yang Allah hantar pada kamu. Itu rezeki. Melainkan kalau kamu berkehendak dengan benda itu, maka kamu boleh tolak. Kita yang nak benda itu, maka boleh tolak. Sesuatu yang kita tak pernah fikir, tiba-tiba orang datang kat rumah kita, Assalamualaikum, bagi durian. Jangan, saya tak nak. Jangan. Pertama, ini rezeki Allah hantar. Sebab kita pun tak fikir. Yang kedua, ini memalukan orang yang memberi. Dan menghalang dia mendapat pahala yang sempurna. Sebab kalau orang nak beri, kemudian orang tak nak, boleh pahala tak? Dia boleh tapi tak sempurna, sehingga orang terima. Sebab itu tuan-tuan, kita berterima kasih orang yang terima sedekah kita. Kerana itu menjadikan pahala kita sempurna. Kalau kita beri, dia tak terima lagi, tak sempurna. Ya, kita dapat pahala niatnya. Tapi pahala pelakuannya belum sempurna. Sebab itu ada seorang ulama. Bila mana dia beri kepada seorang ulama yang lain, dia jauh lebih hebat lah. Tapi dia bagi. Dia dengar Syekh ni nak musafir pula tempat ni, untuk ceramah sini pula ceramah, maka dia pun bagi duit. Maka orang ni pun tolak. Tak apalah Syekh, saya dah ada duit, jangan. Maka Syekh ni tarik dia ke tepi sambil menangis, merayu. Terimalah. Dia merayu. Lalu kata Syekh ni, aku tak pernah jumpa orang yang merayu supaya diterima pemberian. Aku tak pernah. Sehingga dia berkata, aku takut ini tanda Allah tolak ketaatanku padanya. Aku bimbang. Mu tolak ni sebagai satu tanda Allah tolak. Aku takut. Maka tolonglah terima, kata dia. Dia merayu, dia menangis sehingga orang pun terima. Ini kisah bagaimana bila orang tu beri dengan kemuliaan, maka kita tak tolaklah, makruh. Ada yang tolak itu diharuskan bila berkait dengan maruah kita. Ada yang ditolak itu hukumnya sunat. Sunat kita menolak. Seumpama kita menolak perkara makruh. Ada benda makruh orang bagi. Orang bagi kita perkara makruh bagi, kita pun tak nak. Saya tak nak benda ni. Ataupun dia memberi sesuatu yang mungkin menimbulkan fitnah pada agama kita. Kita nak jaga agama, kita pun tolak. Maka itu disunatkan. Dan kadang-kadang wajib menolak pemberian. Kalau ia berupa rasuah, sogokkan, dia berupa wang-wang yang haram, maka wajib kita tolak. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, menolak 1 dirham yang haram lebih aku sukai daripada derma 100,000. Ini aku cuba tolak. Jangan ada dalam poket pembendaraanku ataupun dalam harta aku 1 dirham. Jangan ada yang haram. Lebih aku suka daripada derma 100,000. Ya, supaya orang-orang yang sumbernya haram jangan bergembira dengan derma yang banyak. Kerana yang haram yang dipegang itu mudaratnya jauh lebih besar daripada derma yang dibuat. Ini kalau ada seorang saat dia ni duit dia haram, mana lebih baik, dia derma atau dia berhenti daripada mencari sumber yang haram? Sumber dia ada sumber halal. Sumber halal pun ada, sumber haram pun ada. Dia ada kedai jual ekor lembu. Dia pun ada kedai jual ekor nombor. Ekor belaka. Ekor lembu pun dijual. Ekor nombor pun dijual. Maka dia ni campur halal dan haram. Maka yang sumber halal ni pun derma banyak lah. Derma masjid, surau. Yang haram ni diguna untuk dia. Misalnya, baik, mana lebih baik? Dia derma banyak daripada sumber halal atau dia berhenti yang haram? Maka jawabannya dia berhenti yang haram. Sebab itu dalam kaedah qawaid fiqhiyah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendapat kebaikan. Dan kaedah yang sama, bahawa yang haram itu lebih baik ditolak berbanding kita nak buat yang baik. Jadi kalau kita kata tak apalah ustaz, dia jahat-jahat pun dia pemurah, tak. Dia kena berhenti buat jahat.
Itu jauh lebih baik. Kerana kejahatan itu membahayakan dan menjadikan pemberiannya juga akan terjejas. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man yakfulu li alla yas'ala an-nasa syai'a atakaffalu lahu bil jannah." Siapa yang menjamin dirinya tak minta dengan orang, aku jamin dia masuk syurga. Maka Thauban radhiyallahu ta'ala kata, aku ya Rasulullah. Thauban ni dia hamba. Dia bukanlah jutawan, milioner, bukan. Hamba. Yang dimerdekakan. Dibebaskan. Ya tuan-tuan, dalam keadaan hamba ni kan, tak ada apa. Tak ada aset, tak ada harta, tak ada simpanan. Tak ada saham, tak ada SB, tak ada ASN. Tak ada apa benda. Tapi dia berpegang pada janjinya pada Rasulullah, tak akan minta. Ya, kalau yang katanya anak ini yang bernama Abdul Rahman bin Auf, kita pun tak heran. Sebab Abdul Rahman kaya. Atau yang bernama Uthman bin Affan. Ini namanya ialah Thauban. Maula Rasulullah, bekas hamba Nabi SAW. Yang Nabi merdekakan dia. Pada orang yang baru nak up ni, dia perlukan maintenance tinggi. Baru nak beli rumah, baru nak beli kereta. Orang baru nak up. Tapi beliau memilih menerima saranan Rasulullah. Siapa yang jamin dalam hidupnya dia tak akan meminta, maka aku jamin dia masuk syurga. Sehingga beliau kalau jatuh sesuatu, beliau tak suruh ambil. Beliau ambil sendiri. Kalau jatuh sesuatu, boleh tak tolong ambil? Tak ada, dia ambil. Begitu para sahabat menjaga diri mereka untuk tidak meminta-minta. Ada seorang sahabat. Sahabat ni juga miskin, namanya Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi satu hari mewasiatkan kepada Abu Dzar dengan 7 perkara. Kata Abu Dzar, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bis-sab'in." Kekasih aku mewasiatkan kepadaku dengan 7 perintah, dengan 7 perkara. Yang pertama, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah memerintahkan aku untuk mencintai orang miskin dan menghampiri mereka. Amarani bihubbil masakin wadunuwi minhum. Pertama, Rasulullah perintah aku untuk dengan orang miskin ni aku baik-baik. Aku hampir dan aku dekat dengannya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku melihat orang yang di bawahku, bukannya orang yang di atasku. Supaya aku bersyukur pada Allah. Nah, hidup kita tuan-tuan sekalian, kita naik satu kereta, jangan tengok kereta yang lebih pada kita, kita jadi syukurnya kurang. Tengok bawah pada kita, lalu kita pun bersyukur. Kita ada rumah, jangan tengok rumah besar pada kita, maka kita pun tak bersyukur. Tengok rumah bawah pada kita, akhirnya kita bersyukur. Kita tuan-tuan ada anak, saya anak 3 orang je Ustaz. Kawan saya anak 13. Mamai. Jangan tengok 13 tu, tengok yang dapat seorang. Tengok yang tak ada anak. Supaya kita syukur ada juga 3 orang. Setiap kali kita tengok suatu nikmat, maka jangan memandang ke atas, pandanglah ke bawah. Ia bukan sekadar pandangan mata, ia juga berkaitan pandangan hati. Maksudnya ialah, kalau saya ada satu nikmat, saya jangan tengok orang yang nikmatnya lebih banyak pada saya. Itu secara pandangan mata. Secara pandangan hati pun sama. Kerana untuk saya bersyukur pada Allah, saya tidak boleh memandang yang atas tu. Saya Alhamdulillah saya dah dapat. Allah dah cukupkan keperluan saya. Dan yang ketiga tuan-tuan, maksud pandang ke bawah juga memberi maksud tawaduk. Kita kalau ada benda lebih pada orang, jangan cuba meninggi diri. Bahaya. Tawaduk. Tak ada, biasa je. Benda diri itu tuan-tuan, bila dia masuk pada orang kaya, dia akan jauh lebih hebat daripada orang miskin. Hebat dia. Ya, kita kaya ada semua benda. Kereta kita bagus, rumah bagus. Tapi kita tetap rendah, tak, saya biasa je. Ini rezeki Allah, sikit-sikit je, sekadar. Kalau orang kampung saya panggil sekadar je, sekadar. Atau sekodar je ni, sikit je, tak adalah, biasa-biasa je. Dia tak ada fikir nak meninggi. Sebab tu orang macam ni tuan-tuan, dia mudah berkongsi. Mudah berkongsi, dia tak rasa apa pun. Ya, kalau dia ada kereta, dia nak numpang ke orang, dia pun tak rasa kotor lah kereta dia, tak ada. Biasa je. Dia tak ada masalah. Orang nak bawa, ambil lah kunci. Dia pun tak kisah. Ini orang-orang yang Allah beri dia sifat rendah diri. Dan ini juga maksudnya. Jangan tengok orang atas pada kita dengan maksud tundukkan pandangan kamu. Sebab itu Nabi SAW dia ajar, bila menang dalam peperangan, dia ajar tunduk diri. Rasulullah bila masuk Mekah, Nabi tunduk kepala. Nabi tak masuk Mekah waktu menang pada tahun 8 Hijrah, angkat dada.
Sebagaimana masuknya tentera-tentera bila mereka menang, mereka mengangkat dada, mengangkat hidung, sombong. Kesemua mereka bila menang, masuk sebuah kota, mereka tundukkan kepala mereka sambil beristighfar, astaghfirullah. Bimbang-bimbang datang sombong. Salahuddin Al-Ayyubi waktu dia masuk Baitul Maqdis, ditundukkan kepala dia. Kalau dia hebat ni, menang lawan tentera yang kuat. Tapi bagaimana Islam ajar, tuan-tuan. Kita kalau dapat nikmat, kita tak ajar angkat kepala, tunduk kepala. Sambil kita istighfar, kita takut nikmat ini jadi musibah kita. Cukuplah kita tahu kalau kita sombong, maka nikmat itu sebenarnya musibah, bukan lagi nikmat. Dia jadi niqmah. Dia kalau nikmat dengan ain, ni'matun, nikmatlah. Kalau dengan qaf, niqmatun, dia jadi musibah besar. Apakah ini nikmat atau niqmah? Yang ketiga, antara wasiat Rasulullah pada Abu Dzar, Rasulullah memerintahkan aku untuk hubungkan silaturahim walaupun dia memutuskannya. Wa in adbarat, amarani an asila rahimi wa in adbarat. Tentu kita ni ada, katakan, antara benda yang hubungan tertinggi kita dengan manusia ialah hubungan silaturahim. Itu paling tinggi sekali. Bukan hubungan pekerja dengan majikan. Bukan. Hubungan paling tinggi kita dengan manusia yang bernama silaturahim. Adik-beradik. Kakak-kakak kita ni, abang-abang kita ni, pak-pak saudara, mak-mak saudara. Ini tinggi hubungannya. Sebab itu dalam Islam, kalau kita dapat jemputan mak saudara kita ke kerabat kita, walau lambat, dia lebih diutamakan berbanding orang lain yang dah beri awal-awal. Dia 4 bulan sebelum dia kahwin, dia dah beri kad jemputan kat kita. Tiba-tiba last minute, tuan-tuan, kakak kita buat jamuan kahwin. Last minute ni. Maka yang diutamakan tetap kakak kita. Begitu hukum Islam dalam menjaga silaturahim. Kita bila bercakap tentang wajib menghadiri walimah bagi setengah pandangan ulama khusus Syafi'iyah, ataupun sunat yang masyhur di kalangan para ulama, menghadiri walimah perkahwinan. Sebagaimana tak ada maksiat lah. Sebagaimana tak ada maksiat. Sebagaimana tidak dilakukan secara bermewah-mewah dan berbangga-bangga. Kalau dia buat mewah-mewah dan berbangga-bangga 3 hari 3 malam, itu tak pergi pun tak apa. Ini kita cerita orang yang nak isyaratkan berlakunya perkahwinan dengan keadaan biasa je, tanpa bermewah, tanpa sombong dan sebagainya. Maka kita kena hadir. Hadirlah makan. Kalau tak makan sebab kita puasa, hadir untuk doa. Hadir juga untuk doa. Saya puasa hari ni, tapi saya nak doakan moga majlis ni berjalan baik dan sebagainya. Dia puasa tak boleh jadi alasan untuk tak hadir. Hadir. Hadir dulu. Ini kita cerita tentang puasa sunat. Puasa wajib sebentar lagi. Puasa wajib boleh tak buat jamuan kahwin? Dia kadang dia nak buat jamuan ni. Jamuan macam mana orang puasa wajib? Dia pun buat jamuan malam. Kita contoh puasa wajib, contoh kita qada. Dia buat jamuan bulan Syawal, kita puasa wajib. Apa dia qada Ramadan? Atau kita ni puasa kafarah. Kafarah itu, kafarah ini misalnya. Hadir tak? Hadir juga. Kalau puasa sunat, lagi kena hadir. Kemudian kita doakan, moga Allah berkati majlis awak dan sebagainya. Maka ini tentang kuatnya silaturahim. Walaupun jemputannya datang lambat, dia diutamakan. Maka antara perintah Nabi SAW pada Abu Dzar ialah menghubungkan silaturahim. Walau dia putuskan. Walau dia tak berminat pun nak sembang kita, dia pun tak minat nak ziarah rumah kita, dia tak minat semua benda. Kita je nampak macam lebih sudu pada kuah. Tak apa tuan-tuan. Kalau kita lebih sudu dari kuah, sudu kita sudu emas. Sudu kita ni sudu emas, tak apa lebih sudu pun. Artinya, kerana perintah silaturahim ni, Allah dan Rasulnya perintah. Yang keempat, Rasulullah menyuruh aku, ini tajuk yang kita nak sebut, supaya tak minta dengan sesiapa pun. Jangan minta dengan sesiapa. Sebab itu Abu Dzar walau disusah, dia tak minta dengan sesiapa pun. Tak ada nak minta. Ini Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Yang kelima, Rasulullah menyuruh aku bercakap benar, walau apa pun keadaan. Wa an aqula bil haqq. Cakap benar. Wa in kana murran, walaupun pahit. Dan yang keenam, iaitu memerintahkan aku supaya tidak takut celaan dalam melaksanakan perintah Allah. Bila buat perintah Allah, jangan takut orang komen negatif kat kita. Jangan takut. Biarlah nak komen negatif. Bila kita nak haramkan judi, kita nak haramkan arak.
Bila dia nak komen, biar dia komen. Buat dia je. Kenapa? Kerana kita buat perintah Allah. Apa kita nak takut? Orang kata komen ini masyarakat majmuk lah, ini bertentangan dengan perlembagaan kebebasan beragama. Judi apa yang ni tuan-tuan? Ini perintah Allah lebih tinggi. Apakah perlembagaan lebih tinggi daripada perintah Allah? Padahal bukan perlembagaan pun saja main sentimen perlembagaan. Ya ini haram, ini judi haram. Kalau saya kata haram, saya tak boleh cakap apa. Oh, kita takkan undi lah awak. Biarlah awak tak nak undi pun. Apa masalahnya? Saya tak ada masalah apa. Ini perintah Allah. Tetapi kita tak kompromi. Ada orang ditakut undi dia hilang. Bila orang kata kita haramkan arak, haramkan judi. Ini fahaman ekstremis. Dia punya takut. Ini ekstrim, bukan Islam yang betul cakap macam ni. Dia lupa Islam yang betul tu apa yang cakap? Allah yang cakap dalam Quran. Ini hadis Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan peduli orang yang mencela kita. Mencela kerana kita nak buat Islam. Kita nak buat perintah Allah. Bila kita nak solat, orang cela kita. Apa solat orang tengah mesyuarat? Peduli lagi. Kita dah buat perintah Allah, orang akan cela. Ada sahabat saya, dia cerita waktu dia duduk di Australia. Dia duduk Dewan Periksa. Waktu solat masuk, dia takut nak solat. Takut. Sebab ada kawan dia tu lebih berani. Kawan dia cakap dengan yang jaga periksa, saya nak solat. Sebab ni waktu solat saya akan habis nanti. Dia berani, dia pesyar dia bagi. Okey, boleh solat. Dia pun solat depan tu. Solat. Artinya tuan-tuan, ini orang-orang yang takut. Apa kita solat? Bukan kita buat benda yang tak elok. Tuan-tuan, orang kafir dia buat benda tak senonoh pun dia tak malu. Depan, dekat taman lah, depan orang. Dia buat benda senonoh. Dia malu apa? Tak malu. Tiba-tiba kita nak buat perintah Allah, perintah tertinggi, malu. Nak pakai tudung malu. Kadang-kadang ada perempuan lah. Kita orang lelaki pun sama. Kadang-kadang bila kita nak semayang malu. Dah duduk bisnes dah nak semayang rasa macam jadi jatuh standard. Oh, bahaya. Patutnya kita berbangga dapat menunjukkan syiar Islam. Itu kadang-kadang tuan-tuan saya tengok. Kita kadang-kadang benda malu tak malu dia pakai budaya bangsa juga. Kita bila kawan orang Arab ni di sini tegas, dia berani. Ni dia kalau jenis waktu solat, dia solat je. Duli apa dia? Kalau kita naik kapal terbang, jumpa kawan-kawan Arab, oh dia tegas. Pramugari kata tak boleh semayang lah pun. Duli apa dia? Tak, hampus dia dari Allah. Dia buat dia yang marah-marah, dia pun duduk je. Dan kita katakan bila kita buat perintah Allah, kita tak perlu rasa takut. Kita nak post benda-benda baik dalam wall kita. Kalau ada orang komen tu, jangan takut. Biar aja. Ini pesanan Rasulullah kepada kita. Dan yang ketujuh ialah aku memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kerana ia kata Nabi SAW, khazanah di bawah arasy. Kalimah ini yang berada di bawah arasy Allah. Dalam 7 pesanan tadi, kita lihat bagaimana Rasulullah berpesan pada Abu Dzar supaya jangan minta dengan orang. Jadi tuan-tuan sekalian, ajar anak-anak kita jangan minta. Jangan atas nama budaya raya, jangan ajar anak-anak kita pergi minta duit raya dia, pergi minta. Jangan. Orang bagi tak apa. Kalau just kita nak suruh, okay, pergi salam dengan pak cik, salam. Yalah, salam dapat duit, tapi bukan nak duit. Dia salam, dia dapat duit. Kita tak ajar nak pergi cari duit. Hari ni sasaran income kita 300. Keluar. Subuh-subuh dah keluar anak-anak kita cari duit. Yalah, dulu-dulu tak apalah. Zaman-zaman kita dah tahu sekarang. Sekarang memang budaya budak minta duit. Kita kena latih. Yalah, kita bila orang minta kita bagi. Cuma kita tidak mahu anak-anak kita terdedah dengan meminta dengan mudah. Supaya apa? Supaya anak kita tuan, dia guna otak, dia guna akal. Biar dia fikir untuk bekerja. Dia kecil dah fikir nak kerja. Berbanding daripada kecil dah belajar minta sampai ketua minta. Tak habis-habis kerja minta. Akhirnya asal meminta kerana keperluan, akhirnya meminta untuk mewah. Asal tuan-tuan, hukum meminta ini harus untuk keperluan. Kadang-kadang kita sakit, kita pun minta lah tolong ambil ubat itu. Itu dibenarkan. Asal meminta ini di dalam keadaan kita tak boleh buat. Atau kita susah nak buat. Memang boleh kita minta. Kita ada barang-barang berat banyak, betul boleh tak tolong angkat barang. Itu tak salah apa pun. Tetap meminta dalam keadaan yang harus. Tapi yang akhirnya dia mengebak pada meminta sesuatu yang kita boleh buat. Kita pun boleh buat sih, tapi minta.
Dan sehingga sampai peringkat kita meminta dengan menjadi habit dan tabiat kita. Makanya kalau dah nama suami, dia ni raja betul, semua disuruh. Bini, anak semua. Dia duduk bagikan seorang maharaja. Tetapi ini benda yang ditunjukkan akhlak tak baik pada anak dia. Dan tidak bagus untuk rumah tangga. Dia patut jadi suami yang boleh, kalau dia boleh bangkit, bangun, kacau air sendiri boleh. Kadang-kadang bini dia pening kepala, dah siap mi goreng, dia dah masak dah mi goreng. Dah siap. Kadang-kadang dia dah tolong sapu sampah dah. Dia dah tolong basuh. Tetapi ini suami-suami yang ajaib. Yang tak perlu pun kepada pergantungan 100% pada isteri ni. Dia tak kata, ni tugas orang awak buat. Tak. Dia tahu dia free, saya buat. Tak apa, saya buat. Saya tolong sapu sampah. Dia sapu daripada lantai sampai ke bumbung dia sapu. Punya rajin. Kenapa? Ini orang-orang yang insya-Allah dia ada akhlak dia. Kita boleh kenal suami kalau ada akhlak tinggi lain. Dia tak mudah membebankan isterinya. Walau dia tahu isteri boleh buat. Isteri pula bila dia akhlak tinggi pun sama. Dia tak nak suami dia buat. Akhir duk berlomba buat. Makanya rumah tangga yang hebat bila saling berlomba buat. Bukan saling suruh buat. Bini suruh suami. Suami suruh isteri. Masing-masing kata, ini kan bidang kuasa awak. Bidang kuasa awak. Awak kan menteri dalam negeri, awak dah dalam rumah. Saya ni menteri luar. Jadi benda-benda luar saya. Makanya kalau beli roti sebuku pun, ni abang. Sebab abang kan menteri luar. Beli roti. Pada isteri ada 5 buah kereta. Sayang dia nak start kereta beli. Suruh suami juga. Maka budaya-budaya macam ni bahaya untuk akan datang. Lepas tu baik suami, baik isteri. Paling baik ialah tidak meminta-minta. Walaupun saya katakan saya boleh suruh isteri saya. Tapi kalau saya boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri, saya akan buat. Tapi bukanlah buat kerana kita nak marah dia dan sebagainya. Ini jadi rumah tangga pelik pula. Bini kecil hati, kenapa Ustaz? Sebab suami saya tak pernah order air dengan saya. Kecil hati. Dia bukan tak nak saya buat. Dia kutuk lah. Awak tak pandai buat air tu, saya tak suruh awak. Malu. Berat. Itu tak boleh. Kita bercakap pada keadaan ruangan bagaimana kita boleh buat kerja kita sendiri. Tapi kalau orang nak buat, silakan buat. Tapi kita tak membebankan orang sesuatu yang kita boleh buat. Maka ini akhlak yang hebat. Kemudian sesudah Syekh menyebut tentang belajar jangan meminta. Atau kalau benda yang kita berhak dapat upah, kalau kita boleh tolak upahnya, maka kita tolak. Betul memang saya berhak dapat upah. Tapi saya tak apa, tak payah. Tak payah ni. Maka kita dah belajar sesuatu untuk mendapat keajaiban pemberian Allah. Kemudian Syekh menyebut lagi tentang bagaimana setiap tingkatan kita bertemu Allah kena jaga. Pertama jaga Islam, jaga iman, jaga yakin, kemudian sampai makrifat. Tuan-tuan, Islam kita kalau belum comel, belum cantik, tak akan datang imannya. Iman kita kalau belum kuat, tak akan datang yakinnya. Yakin kita kalau belum tinggi, tak akan sampai makrifat. Orang kalau cerita makrifat ni tuan-tuan, Islam dia dah perfect dah. Maksudnya semua rukun Islam dia buat. Ni sembahyang, tak ke tengah, tak ke tepi, mengaku ahli makrifat. Sembahyang pun tak cukup. Maka ini cuma dakwah. Dan bila sempurna Islam, dia jaga semua rukun Islam ni. Yang basic tu, rukun Islam. Maka barulah iman dia meningkat. Sebab itu bila Allah menyebut, Inna Allaha la yudhi'u imanakum, Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Kata ulama tafsir, maksud iman di sini ialah solat kamu. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 cabang lebih. Maksud iman di sini ialah amal-amal soleh. Orang ni tuan-tuan, bila dia semua benda kebaikan dia buat dan dia tak lagi pilih, jauh sekali beri alasan, dia sudah berada pada tahap iman yang tinggi. Kalau tuan-tuan masih memilih kebaikan, ni tak nak buat, ni nak buat, tuan-tuan masih lagi ada masalah, iman belum sempurna. Sebab orang bila imannya sempurna ataupun imannya tinggi, dia tak akan memilih lagi kebaikan. Dia cuma melihat kebaikan itu kebaikan, maka dia buat. Dia tak ada tahu kecil ke besar, dia cuma tahu buat. Oh, ni kecil, biar lulah, ni besar. Tak ada. Dia buat dan buat. Apa saja yang menghasilkan pahala dia buat, maka ketika itu imannya okey, sempurna. Dan iman pula bila sempurna, dia yakin. Sehingga dia sanggup kehilangan apa yang ada di tangannya kerana yakin dengan apa yang Allah janjikan. Orang ni yang berani lepaskan harta. Orang ni lah tuan-tuan sekalian, berani kalau maruahnya dimalukan demi menjaga agama Allah. Orang ni lah tak takut lagi orang. Tak bergantung lagi pada orang. Sebab apa? Iman dia kuat. Maka dengan iman kuat dia datang keyakinan.
Tetapi bila yakin dia kuat, apa jadi pada bila orang yakin? Yang disebut sebagai hakul yakin atau ilmu yakin, maka dia tak pernah rasa penat. Dia tak pernah rasa kecewa. Dia tak pernah rasa sedih pada benda yang bersifat dunia kalau hilang. Sebab dia yakin. Takat benda hilang-hilang dunia, dia semudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ganti lebih baik. Dia yakin. Tak adalah kalau hilang sikit satu benda dunia, dia punya sedih. Dia punya ingat dalam solat sampai tak habis lagi. Saya solat Ustaz tak khusyuk semenjak hilang slipper saya ni Ustaz. Semenjak anak kucing saya mati Ustaz, saya semayang sedih. Oh, ni ada masalah keyakinan ni. Bila hilang dunia dia, dia macam tak boleh nak ke depan lagi. Sebab yakinnya masalah. Orang yang yakin ni tuan-tuan, sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu tak sedih dengan apa yang hilang, kamu tak gembira dengan apa yang datang. Biasa je. Datang apa-apa pun biasa je. Hilang, biasa je. Ya, sedihnya secara fitrah, tapi tidaklah berlarutan. Sehingga memberi kesan pada ibadat-ibadat yang lain. Ini tingkatan yang perlu kita jaga. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, segala urusan kita, segala urusan keluarga kita, berikan pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tinggalkan anak-anak kita, yakin? Saya tinggalkan anak saya kat asrama. Tuan-tuan nak fikir bukan-bukan buat apa? Oh, Ustaz, saya bimbang duk asrama, nanti kena bully, kena belasah, nanti bla-bla. Yakin pada Allah. Tuan-tuan buatkan benda baik. Nak suruh anak kita ada ilmu, nak suruh anak kita berdikari, kita pun letak satu tempat. Kerana Allah, serah pada Allah. Okay, kita kena yakin, kita tinggalkan isteri kita kat rumah. Janganlah fikir bukan-bukan nanti isteri bawa balik lelaki lah. Serahlah pada Allah. Allah akan jaga isteri kita. Isteri pula sama, nanti suami saya keluar Ustaz, nanti dicari perempuan lain bla bla. Tak, serahkan urusan tu pada Allah. Awak kan dah cakap, hang jaga mata bang bila keluar rumah tu, jaga. Abang dah ada yang halal, jangan tengok yang haram. Macam tu dia pesan. Lalu kita pun serah pada Allah. Kita juga pesan pada isteri, ni abang nak musafir seminggu 2 minggu, awak jagalah diri awak jagalah maruah awak, jaga keluarga, jaga harta abang elok-elok. Maka kita yakin isteri kita akan menjadi macam Allah sebut dalam Quran, wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Yang menjaga segala pesan suami ketika mana suaminya bermusafir meninggalkannya. Maka kita pun tak susah tuan-tuan. Bila 2 minggu kita tak balik rumah kerana urusan-urusan tertentu, kita yakin isteri kita seorang yang bermaruah. Isteri kita bila pergi kerja, kita tahu dia tak akan mudah diteka oleh lelaki lain. Dia orang ada maruah. Sebab apa? Sebab saya serah pada Allah. Kaedahnya mudah kata ulama. Kalau kamu menjaga maruahmu, isterimu menjaga maruahnya. Kita beritahu isteri kita suruh setia, jaga, kita pula menilau kat luar, dia akan terbalik pada isteri kita juga. Sebab itu siapa yang ingin isterinya menjaga maruah dirinya, ini maruah tak dengan lelaki lain, dia sendiri kena jaga maruah dia sendiri. Maka otomatik isteri pun terjaga. Maka serah pada Allah. Ada benda-benda tuan-tuan, kita dah buat, kita serah pada Allah. Saat saya dah buat, ni kandang kambing dah buat, kambing pun dah beli, ni semua dah buat. Macam mana customer, marketing macam mana misalnya. Dah buat benda yang kita tahu, kita boleh buat, kemudian serah pada Allah. Kita dah letak benih, kita pun dah siram, kita pun dah pagar, serah pada Allah. Nang monyet datang kan, itu datang kan itu. Kalau kita fikir benda tu tuan-tuan, kita tak akan buat apa-apa dalam hidup. Just kita buat, kemudian tawakal pada Allah. Kita tanam pokok, tawakal pada Allah. Kita buat apa yang kita mampu buat. Kita dah pergi ke laut, bawa semua alat-alat untuk menangkap ikan. Jangan fikir bukan-bukan, nanti tak dapat ikan kan, nanti ombak besar, nanti ribut, nanti taufan. Kalau fikir macam tu, memang tak turun ke laut lah. Fikir, pergi je dan serahkan urusan kita pada Allah. Kalau hari ni rezeki aku, insya-Allah datang ikan. Kalau hari ni bukan rezeki, tak apa, Allah akan ganti lebih baik. Allah akan beri hari-hari yang lebih baik. Maka ini serah kita pada Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia beradab dengan Allah. Tuan-tuan, baik kita dalam sembahyang, baik kita dalam puasa, baik kita mengaji Quran, jaga adab sentiasa. Tuan-tuan mengaji Quran, jangan mengaji kemudian tengok telefon, ngaji tengok telefon. Tengok-tengok ngaji, stop ni, baca mesej dulu, ngaji balik. Tak beradab lah kita. Ngaji telefon tepi ni, ngaji betul-betul. Itu kalau disebut mengaji Quran. Solat pun sama. Dah tahu solat, janganlah buka telefon. Kita dah tahu adabnya.
Jangan bunyi deringannya mengganggu kita. Sementara ganggu orang lain pula. Maka kita jaga adab. Benda ni simple. Tapi bila kita selalu jaga adab kita dengan Allah, Allah akan sempurnakan ibadat kita pada dia. Kita pergi haji pun sama, jaga adab dengan Allah. Macam mana jaga adab dengan Allah? Dah pergi haji, lepas tu teringat anak bini pula. Pelik no awak. Orang suruh pergi haji, ingat Allah. Yang awak ingat anak bini, baik jangan pergi haji. Kita tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Pertama kita fokus, kita nak ingat Allah. Kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan duk ingat kampung kuat, Allah hilangkan kelazatan ibadat. Tak, saya fokus betul-betul nak ke Masjidil Haram, saya nak tawaf, saya nak sa'i dan kepala saya duk sibuk. Apa pengisian saya di sini? Saya nak wukuf di Arafah, saya nak doa, saya nak sekian. Saya buang rindu tu. Tak tahu jenis-jenis rindu tu, baik jangan pergi daripada awal. Habiskan rindu tu dulu. Baik, bila kita pergi bertemu Allah, kita nak tunjuk kerinduan kita pada Allah. Itu adab. Kita dah pergi jauh-jauh ke Mekah untuk tunjuk cinta kita pada Allah dan Rasul. Tiba-tiba kita tu jadi macam gila bayar nak balik pula. Ni jangan. Ini tak ada adab kita dengan Allah. Tempat yang kita patut ingat Allah, jangan ingat dunia. Ini tak ada adab. Dalam semayang cuma 2 rakaat, patut ingat Allah. Dia ingat benda lain juga. Daripada Allah Akbar, dia boleh siap satu resepi. Masak ni sampai sudah. Maka ini kurang adab dengan Allah. Dan demikian juga pakaian kita. Dah kita nak solat, pakaian kita, kita cari yang paling baik. Habis saya kan kerja, memang baju ni paling pastikan ia berada dalam keadaan paling baik. Kita buat keadaan yang mana kita mampu. Yang mana kita mampu. Maka itu terbaik. Kita nak solat Jumaat, kita mandi dulu. Itu adab. Kalau tak mandi pun tak salah. Maksudnya taklah jadi batal Jumaat. Kita nak pergi solat Jumaat, kita pergi awal sikit. Kita kedai makan pun boleh pergi awal, beratur tunggu. Tapi solat Jumaat pergi ke? Nak tunggu khutbah kedua pergi. Itu pun tunggu ayat last sekali. Ayat last sekali khutbah. Jangan, adab sempurna. Kemudian tuan-tuan, juga kita jaga adab kita dengan manusia. Adab pertama dengan manusia, belajar hormat mereka. Itu je, respect mereka. Siapa pun mereka, kita hormat. Dan cara hormat mereka ialah beri salam. Beri salam pada mereka. Kemudian menyebut nama mereka yang mereka paling suka. Dan respect ataupun basic kita muamalah dengan makhluk. Jumpa beri salam, itu tanda kita hormat. Jangan tunggu dia beri salam kat kita. Kalau kita pada keadaan kita memang patut beri salam sebab kita yang datang, maka kita sebut Assalamualaikum. Walau kita tengok dia Bangladesh ke, dia Nepal ke, dia sekian orang, kita rasa kita ni warga negara Malaysia tinggi. Jangan. Respect dia sebagai hamba Allah. Jumpa Assalamualaikum. Dia bukan warga negara tu, biar dia bagi salam. Jangan begitu. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada kita memuliakan manusia. Sebab dia manusia. Jangan kita ni tuan-tuan tengok manusia tak pandai respect. Binatang pun dia tengok manusia, dia respect. Dia takut, ni manusia. Dia tahu ni manusia. Dia pun lari diri dia. Kerana bila binatang jumpa kita, dia lari. Itu tanda dia respect. Dia tidak mau mengacau kita. Dia juga tidak mau kita kacau dia. Tengok dia, kita lari. Ayam tengok kita, ayam lari. Ni anjing tengok kita je, dia pun lari. Kucing tengok kita, dia pun lari. Kenapa? Itu cara mereka respect kita. Secara umumnya. Hatta kadang harimau jumpa kita, harimau lari dulu. Melainkan kita memang cari pasang dia lah. Pergi tempat dia. Binatang tuan-tuan tidak berminat nak jumpa manusia. Sebenarnya bila kita baca tentang binatang, waktu dia larikan daripada manusia, itu tanda dia hormat manusia. Tapi bila kita kacau dia, maka dia akan pertahankan diri dia. Maka bila kita sebut respect pada manusia, yang asalnya beri salam, kemudian memanggilnya dengan nama-nama yang baik. Kemudian seterusnya yang perlu kita jaga, jangan zalim orang. Dan jangan menjadi pembantu orang zalim. Walau sekadar kita tolong, kita katakan tajamkan pensel dia untuk dia tulis arahan. Atau beri dia dakwat. Atau jadi typist, penaik. Apa sahaja pembantu orang zalim akan dihimpunkan sekali dengan orang zalim pada hari kiamat kelak dan dicampakkan dalam neraka. Sebab itu disebut dalam hadis kursi. Kelak, pada hari kiamat kelak akan ada penyeru. Allah perintahkan seorang penyeru berkata, Aina zalamah? Aina a'wanu zalamah? Aina man baral qalama lizalamah? Mana dia orang zalim? Mana dia pembantu-pembantu orang zalim? Mana dia orang yang tolong tajamkan pensel-pensel
orang zalim? Mana dia orang-orang yang membekalkan dakwat kepada orang zalim? Usyuruhum wajma'uhum fi tabutin minan nar. Kumpul mereka, sumbat mereka sekali dalam peti sumbat dalam neraka. Tuan-tuan, kalau kita tolong orang zalim, kita dalam satu peti. Yang tu, dia macam hari ni dalam satu peti undi. Peti undi, tanya, calon pun dia undi masuk peti tu. Kita yang undi dia pun masuk peti tu. Itu hari ni kertasnya masuk. Kiamat kelak dengan kita masuk. Bila kita tolong orang zalim, kalau kita sokong orang baik, sokong orang nak beri kebaikan, maka kita selamat. Kalau orang tu zalim dan kita bantu dia dengan apa cara pun. Sebab tu tuan-tuan, nasihat saya kepada orang kerja penguat kuasa, tak kira dia penguat kuasa mana, namanya polis, namanya custom, namanya LHJN, namanya apa-apa badan penguatkuasaan. Bila dia mendapat satu perintah daripada ketuanya, pastikan ia bukanlah kezaliman pada orang tu. Kalau dia satu kezaliman pada orang tu, ingat dia juga menanggung dosanya. Dia tak salah dia nak kerja bahagian penguatkuasa, okey. Tapi dia juga kena tahu ini bukan menzalimi orang tu. Maka kalau dia terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah dibuat dengan cara yang bijaksana. Supaya dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Katakan dia kerja polis, katakan. Ini penguatkuasa. Ibu ni bos arahkan dia tangkap orang tak bersalah. Sebab bos ni ada masalah orang ni. Kadang-kadang, saya tak kata semua, kadang-kadang. Saya mau tahu kadang ni berlaku. Penyalahgunaan kuasa. Polis ni dia nak marah seorang tu, caranya ialah dia buat kes. Buat kes. Dia suruh orang bawah dia, kau pergi tangkap. Aku nak buat kes dengan dia. Sebab apa? Aku pinang anak dia tak terima. Nak buat kes. Ni geng-geng buang belakang ni, tuan-tuan. Buat kes. Akhirnya, orang buat. Yang bawah ni terpaksa ikut, ni bos suruh. Tapi kalau dia ada iman, bos tak baik buat macam tu. Dosa. Salah buat macam tu. Ada seorang hamba Allah tanya saya, Ustaz, saya ni baik dengan polis. Saya nak suruh polis ni tangkap orang ni sebab dia yang ada masalah dengan saya. Tujuan saya buat supaya dia insaf. Tak nak tangkap. Sampai dia ni kemudian baru lepaskan. Saya tak boleh. Jangan buat macam tu. Bukan cara kita. Sebab persepsi orang kalau tangkap polis, persepsi dia penjenayah jahat. Maka kita tak boleh gunakan benda ni. Walaupun tujuan kita nak didik dia. Bukan cara itu. Bukan cara tersebut. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita lah kerja penguatkuasa, ni kita kerja bahagian PBT lah, benda lah. Ni orang meniaga tak ada lesen ni. Meniaga tak ada lesen. Okey, ni arahan dia, tangkap dia, arahan dia, rampas semua barang. Jangan ikut, jangan. Beritahu makcik, kita penguatkuasa ni, kalau makcik tu niaga sini, nanti barang makcik kena rampas, saya takut lah, rugilah makcik. Baik makcik balik awal-awal. Dia tolong beritahu. Makcik dalam miskin ni lah modal dia. Kalau rampas teruk, nanti dia doa pada Allah teruk, kita kena, tuan-tuan. Habis dia tak lesen, betul, tapi dia ada hak sebagai manusia untuk cari nafkah. Maka bagaimana? Kerana sifat, tuan-tuan, ada dua orang, kerjanya ialah memudahkan manusia. Yang pertama pemerintah, yang kedua ulama dalam fatwa dia. Pemerintah, dia kena cari jalan bukan untuk nyusahkan rakyat, mudahkan rakyat dia. Yang tak ada lesen, berilah lesen. Kenapa nak buat tindakan sedangkan awak yang dia kuasa, beri lesen. Atau tunjukkan tempat yang dia boleh buat. Yang kedua ialah ulama. Kerja ulama ni, tuan-tuan, bukan kerja untuk haramkan ni, mudahkan orang. Kalau memang benda tu haram, bagaimana cara nak halal? Ni dia duk coupling makwa. Haram tu. Ini cik, adik ni tak ada masalah, dia nak coupling. Sampai mati pun tak kisah, adik kahwin. Saya tolong. Tolong kahwinkan adik. Kita tolong kahwin, kita tolong ambil bukan kahwin. Dia nak coupling, kita tak salah. Kita tak marah dia coupling. Tapi cara tu, lalu kita tunjuk jalan halalnya. Ni dia buat muamalah riba, jual motor riba. Kita ajar gini je. Jual motor ni memanglah cara kita boleh jual motor, kita nak untung. Saya boleh ajar cara ni halal. Dan cik dapat untung sama macam cik nak. Dan dia halal, kita pun ajar. Itu cara ulama. Sebab itu bukanlah faqih orang yang cuma menutup jalan pada manusia dengan kata haram. Stop. Tapi mereka akan tunjuk mana ruang yang boleh orang ni buat. Ini kita sebut alternatif kat mana.
Sebab tu orang fakir dia cari dalil macam mana nak mudahkan orang. Dia tak cari dalil macam mana nak nyusahkan orang. Akhirnya kerjanya nak kafirkan orang saja. Sebab nyusah orang. Telah cari ruang. Boleh, tapi cara macam ini. Cara macam ini. Bukan tak boleh. Sebab saya nak melabur boleh. Tak apa, tak ada salah melabur. Labur lah. Awak labur tapi cara macam ni labur. Cari syarikat saham-saham yang halal. Ni banyak ni. Saya ada satu buku tentang saham-saham yang halal. Okay, ni ambil. Tunjuk. Ni saham halal. Ni saham ni berpotensi. Ni saham utility ni. Ni bagus. Sebab orang sentiasa guna. Akhirnya dia dapat kaya cara halal. Maka ini benda-benda yang mudah kita ajar dia. Ini dua orang yang kerjanya lah memudahkan orang. Tapi bukan ambil mudah. Ambil mudah tak boleh juga. Siapa nak berniaga lah. Habis huru-hara semua. Habis jeng semua jalan raya. Yang ni saya nak berniaga depan hospital boleh. Penuh ni depan hospital. Sakit nak masuk pun tak boleh. Kan boleh berniaga. Kerja pemimpin mudahkan kita. Itu bukan mudah, itu ambil mudah. Kita kena beza mudah dengan ambil mudah. Ulama pun senang. Halal belaka. Halal belaka sebab mudah ustaz ni. Halal semua. Semua halal. Halal. Saat saya nak ambil rumah orang tu boleh. Halal. Memudahkan awak. Ini bukan kita katakan orang yang bijak. Ini orang yang ambil mudah. Kita nak jadi orang yang memudahkan orang dengan ruangan yang ada. Tuan-tuan kerja bahagian pendaftaran. Orang pun nak daftar ni. Kita pun mudahkan dia, cik. Dia tak reti nulis, tak apa, cik. Saya tolong tulis. Kita mudahkan. Tetap benda tu ditulis, tapi kita tolong tulis. Cik, tak apa, saya isikan. Ini saya tak ada salinan photostat macam mana ni. Awak pergi photostat kat luar. Cik, photostat kat luar tutup. Akan saya nak balik rumah tu, tak apa, saya photostat sini. Mudah kan? Dan ini benda-benda yang kalau setiap manusia fikir benda tu, dia tak akan zalim orang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya kamu berada dalam persimpangan, nak jadi zalim ke nak kena zalim, maka pilihlah untuk menjadi orang yang dizalimi. Kun abdan maqtulan wala takun abdan qatilan. Jadilah hamba yang dibunuh, jangan jadi hamba yang membunuh. Ini syiar kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kita menghadapi watak manusia macam-macam, hendaklah kita mohon kesabaran kepada Allah SWT. Memang di akhir zaman kita dapati tak ramai orang jadi manusia. Apatah lagi yang berimannya. Ini fitnah zaman. Abu Hurairah pernah berkata, dikata apa? Zahaban nas wa baqiyan nas. Zahaban nas wa baqiyan nas. Manusia dah hilang, yang ada cuma yang macam manusia tapi bukan manusia. Dia ni tuan-tuan, macam manusia tapi bukan manusia. Cenderung zalim, aniaya, ambil harta. Ni awak ni manusia ke bukan manusia? Kata Abu Hurairah, akan datang satu zaman manusia dah tak ada. Yang ada orang yang macam manusia tapi bukan manusia. Ada ni manusia separuh. Tuan-tuan, kita bila manusia, kita ada satu pertimbangan kemanusiawan, manusiawi kita. Pertimbangan. Kemudian bila manusia ni ada agama, kita ada pertimbangan agama yang lebih tinggi. Bila kita ada iman pula, kita akan ada pertimbangan lebih tinggi. Lagi dekat kita dengan Allah, pertimbangan kita lagi tinggi. Maka inilah dia jalan-jalan orang beriman dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.